kumbang mencari makan, terbang sering di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang dipilih untuk projek akhir pengajian Islam adalah pemimpin. Pemimpin menjadi tunjang kepada sebuah organisasi, tidak kira sama ada pemimpin kelas, pemimpin negara, malah pemimpin kepada diri sendiri. Pemimpin yang baik dapat melahirkan sebuah organisasi yang baik dan secara tidak langsung akan menjadikan orang bawahannya taat dan patuh kepadanya. Pensyariatan pemimpin ada dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Perkataan khalifah itu merujuk kepada penciptaan Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama di muka bumi ini. Kajian tentang pemimpin ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengetahui definisi pemimpin, ciri-ciri pemimpin menurut perspektif Islam dan juga peranan pemimpin terhadap kepimpinannya. Ciri-ciri pemimpin yang baik dan bertauladan telah ditunjukkan oleh Rasul junjungan kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Baginda menunjukkan sikap-sikap seorang pemimpin yang bertauladan dan berwawasan, tidak kira dari sudut kepimpinan kekeluargaan, masyarakat dan juga negara. Pemimpin memainkan peranan yang sangat penting dalam membawa orang bawahannya menuju matlamat yang ingin dicapai. Menyentuh pada sejarah kepimpinan Islam, pemerintah yang zalim telah wujud sejak zaman dahulu. Maka ini adalah sedikit objektif kajian ini dilaksanakan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pemimpin membawa maksud orang yang memimpin. Maksud pemimpin juga ditafsirkan oleh ahli-ahli terkemuka seperti Sam Walton, iaitu pengasas pasar raya Walmart di Amerika Syarikat. Beliau menyatakan bahawa pemimpin besar akan berusaha menanamkan rasa percaya diri kepada para pendukung. Jika orang memiliki percaya diri yang tinggi, maka kita akan terkejut pada hasil yang akan mereka raih. Hal ini menunjukkan bahawa pemimpin memainkan peranan yang sangat penting dalam menggerakkan sebuah organisasi dalam memastikan objektif dan matlamat mereka tercapai. Menurut perspektif Islam pula, pemimpin ialah orang yang bertanggungjawab dalam menguruskan dan menjaga apa yang telah diamanahkan kepadanya. Seorang pemimpin wajib melaksanakan segala amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya dengan sebaiknya. Dari sudut pandang Islam, orang yang berada di bawah kepimpinan seseorang perlulah taat kepada arahan pemimpin tersebut selagi tidak bertentangan dengan syarak. Selain itu, antara perkara yang perlu dijaga oleh seorang pemimpin ialah menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan mungkar dan menunaikan kewajipan syarak dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan baik dan adil. Dengan ini, pemimpin boleh dijadikan contoh dalam kepimpinannya. Seterusnya, seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kepimpinannya. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan terhadap orang-orang yang berada di bawah pimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jelaslah bahawa kepimpinan bukanlah satu perkara yang harus dipandang remeh, sebagaimana yang dianggap oleh kebanyakan masyarakat pada hari ini. Saya akan menceritakan sedikit mengenai ciri-ciri seorang pemimpin. Ciri-ciri pemimpin yang baik yang pertama ialah bertanggungjawab dengan amanah yang diberikan. Bertanggungjawab ini perlu dititik beratkan oleh setiap masyarakat dan institusi bagi memilih seorang pemimpin dan bukanlah sekadar populariti yang dipandang tinggi pada masa kini. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang membawa maksud, setiap orang daripada kalian adalah penjaga yang amanah dan bertanggungjawab ke atas orang bawahannya. Seorang pemimpin adalah penjaga amanah dan bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Seorang suami adalah penjaga amanah dalam keluarganya dan bertanggungjawab ke atas orang bawahannya. Seorang isteri adalah penjaga amanah dalam rumah tangga suaminya dan bertanggungjawab ke atas penjagaannya. Seorang nelayan adalah penjaga amanah bagi harta majikannya dan bertanggungjawab ke atas barang jagaannya.
maka setiap orang pada kamu adalah penjaga amanah dan bertanggungjawab ke atas orang bawahannya. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh, bertanggungjawab dengan amanah yang diberikan amatlah penting bagi menjadi seorang pemimpin yang berjaya. Selain daripada kriteria bertanggungjawab, antara ciri-ciri yang menjadikan seorang pemimpin itu pemimpin yang baik ialah dia mentadbir dengan adil dan tidak zalim. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang amatlah dicintai oleh Allah di akhirat kelak dan berada amat dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Dan sesungguhnya orang yang berada jauh di sisi Allah dan dibenci oleh Allah ialah pemimpin yang zalim. Maka seterusnya kita bergerak kepada peranan seorang pemimpin. Pemimpin atau juga dikenali sebagai ketua organisasi dalam keluarga, masyarakat maupun negara memberi peranan yang amat penting dalam mentadbir organisasi tersebut. Okey, baiklah, mereka perlulah menjalankan tugas mereka dengan amat telus dan adil bagi mengelakkan penganiayaan dan menjaga kebajikan anak-anak buah mereka. Okey, baiklah, saya akan menceritakan mengenai sebuah kisah yang berkaitan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab dan menjadi khalifah. Time tu Sayyidina Umar tengah membuat rondaan pada waktu malam. Tiba-tiba dia nampak seorang ibu, dia tengah merebus batu yang keras tu. Lepas tu Sayyidina Umar bertanya, "Wahai ibu, kenapa merebus batu kan?" Lepas tu dia kata sebab dia tak ada duit untuk beli makanan. Maksudnya dia seorang yang miskin lah. Maka sebagai seorang pemimpin yang baik seperti Sayyidina Umar, dia telah memikul guni gandum dan masak supaya ibu itu dan juga anak-anak dia tak lapar. Maka seorang pemimpin ni, dia perlu menjaga kebajikan rakyat dia, lebih-lebih lagi untuk membasmi kemiskinan. Macam sekarang kita ada bantuan sara hidup. Okey, peranan kedua bagi seorang pemimpin ialah dalam membuat keputusan. Okey, dalam membuat keputusan ni merupakan peranan yang penting dan terbesar juga bagi seorang pemimpin, sebab segala keputusan yang dibuat oleh pemimpin dia akan melibatkan semua pihak. Jadi seorang pemimpin tu dia perlu membuat keputusan yang terbaik supaya dia dapat mencapai kemajuan bagi organisasi itu. Okey, bagi peranan ni pula kita ada sebuah kisah yang saya akan ceritakan ketika zaman Rasulullah SAW. Tentu ada seorang bangsawan wanita yang dikenali dan dihormati lah dekat Arab tu. Lepas tu dia telah mencuri. Lepas tu kalau mencuri kan kita akan dikenakan hukuman hudud, iaitu kalau mencuri kita akan potong tangan. Namun Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, dia macam meminta untuk rayuan lah supaya bangsawan tu yang wanita tu tidak dipotong tangan sebab dia merupakan bangsawan yang dihormati. Time tu Rasulullah SAW marah, lalu sabda yang bermaksud sekiranya puteri kesayangannya sendiri iaitu Sayyidatina Fatimah yang mencuri, dia juga akan potong tangan Sayyidatina Fatimah kerana itu merupakan hukumannya. Dia tak pilih kasih lah. Sebenarnya seorang pemimpin ni merupakan pemimpin yang adil dan perlu dicontohi. Sifat amanah sering dikaitkan dengan seorang pemimpin untuk menunjukkan integriti individu itu dalam menjalankan tugas untuk mengetahui sesebuah organisasi ataupun jabatan. Baru-baru ini telah dilaporkan dalam Akhbar Malaysia pada 15 Disember 2020, 7 individu telah ditahan termasuk seorang ketua pengarah dan setiausaha bahagian di sebuah jabatan kerajaan untuk membantu siasatan kes rasuah berhubung dengan pengecualian khas kepada syarikat perkapalan yang membawa minyak grade berat di perairan Malaysia. Minyak grade berat difahamkan adalah sejenis minyak likat yang tidak mudah mengalir mengikut keadaan takungan biasa. Umumnya, ia digunakan sebagai bahan api kepada pengangkutan laut. Namun, sekiranya terdapat berlaku kebocoran ataupun pertumpahan minyak di perairan Malaysia, ia boleh menyebabkan pencemaran laut. Difahamkan bahawa antara tahun 2019 hingga 2020, ketua pengarah tersebut telah menerima suapan secara bulanan daripada pengurus syarikat perkapalan tersebut sebagai balasan untuk tidak melaksanakan pemeriksaan ke atas kapal yang menjalankan aktiviti pengisian minyak di perairan Malaysia. Siasatan mendapati kedua-dua pegawai kanan kerajaan ini telah menyalahgunakan kedudukan dan kuasa mereka dengan mengeluarkan surat pengecualian
kepada syarikat tersebut tanpa pengetahuan dan kelulusan Menteri Pengangkutan. Isu ini jelas menunjukkan sikap tidak amanah dan penyalahgunaan kuasa individu itu demi kepentingan diri sendiri. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sifat amanah telah disisihkan, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Yang Nabi maksudkan ialah di sini adalah tanda kiamat semakin dekat. Lalu seorang sahabat bertanya, bagaimanakah yang dimaksudkan sifat amanah yang disisihkan ya Rasulullah? Baginda menjawab, jika diserahkan sesuatu urusan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sikap tidak amanah dalam menjalankan tugas juga merupakan sikap orang munafik seperti mana sabda Rasulullah SAW. Tanda-tanda orang munafik ada 3, iaitu yang pertama, apabila dia berbicara dia berdusta, yang kedua, apabila dia berjanji dia mungkiri, dan akhir sekali apabila dia beri amanah dia hianati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh itu, sebagai seorang pemimpin yang bertanggungjawab, kita sewajarnya tidak mengambil kesempatan ke atas jawatan yang telah diberikan dengan melakukan penyelewengan. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang sejarah kepimpinan Islam. Kita ada 2, kisah pemimpin yang baik dan yang zalim. And I'm going to start with kisah pemimpin yang baik, iaitu Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal dengan sifat kepimpinannya dan kepribadian baginda yang mulia. Terdapat satu peristiwa yang membuktikan bahawa baginda merupakan seorang pemimpin yang wajar dicontohi kerana sifat kepimpinannya yang bijaksana serta adil. Peristiwa tersebut ialah peristiwa peletakan Hajar Aswad. Ketika baginda berusia 35 tahun, baginda telah berjaya menyelesaikan satu pertelingkahan dalam kalangan kabilah Quraisy yang berpunca daripada peletakan semula Hajar Aswad ke tempat asalnya selepas banjir besar telah melanda kota Mekah. Perselisihan yang timbul adalah siapakah yang lebih layak untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Disebabkan Rasulullah merupakan orang pertama yang memasuki pintu Syafa pada keesokan harinya, maka mereka meminta pertolongan dan pendapat Rasulullah. Rasulullah SAW telah menyelesaikan masalah tersebut dengan meletakkan Hajar Aswad itu di atas sehelai seban dan meminta ketua daripada setiap kaum untuk memegangnya dan membawa ke tempat yang sepatutnya. Dan baginda sendiri yang meletakkan semula Hajar Aswad itu. Tindakan baginda yang adil dan bijaksana telah mengelakkan perbalahan antara kaum. Daripada Iyad bin Himar katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, antara ahli syurga itu ada 3 golongan, iaitu pemerintah yang adil dan dikurniakan taufik, orang yang berperasaan kasih sayang serta berhati lembut kepada setiap kaum kerabat dan sesama Islam, orang yang tidak suka meminta-minta dan berusaha mengelak daripada meminta. Minta sedangkan ia mempunyai keluarga yang ramai. Ini daripada hadis riwayat Muslim. Seterusnya saya akan menceritakan tentang kisah pemimpin yang zalim. Terdapat juga pemerintah yang terkenal dengan kisah kezaliman mereka, iaitu Fir'aun. Fir'aun banyak kisahnya telah diceritakan dalam Al-Quran untuk dijadikan pengajaran untuk seluruh umat manusia. Fir'aun adalah seorang raja yang sangat zalim kerana memerintah dengan menggunakan kekerasan dan penindasan. Pada suatu hari, beliau telah digempakan oleh ramalan ahli nujum mengenai seorang bayi lelaki dari Bani Israel yang bakal muncul dan menjadi musuh kerajaan tersebut lalu membinasakannya. Oleh itu, beliau telah memerintahkan semua bayi lelaki yang lahir di lingkungan kerajaan Mesir agar dibunuh dan tiada seorang bayi lelaki yang terkecuali. Kezaliman Fir'aun membunuh semua bayi lelaki telah menindas rakyatnya. Ini membuktikan bahawa Fir'aun bukan seorang pemerintah atau pemimpin yang baik kerana sanggup menganiaya orang lain demi kebaikan dirinya sendiri. Kesimpulannya, melalui laporan ini, kami telah mempelajari banyak perkara. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang baik amat diperlukan untuk menjaga dan memelihara hak serta kebajikan rakyat di seluruh negara. Pendirian ini bukan sahaja akan membantu kami menjadi pemimpin atau seorang ketua yang amanah dalam menjalankan tugas, malahan dapat menjadikan kami ihsan yang lebih baik untuk kebaikan agama, bangsa dan juga negara. Akhir sekali, kami berharap agar lebih ramai pemimpin yang berkualiti dapat dilahirkan untuk mentadbir negara atau organisasi dengan lebih baik. Sekian.